Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kada sallallahu sirrah. Faqada asaf situ. Faqada asafin wal bukai fi maqamis suluk. Alamun min a'lamil khizlani. Tidak menyesal. Faqdul asaf aja ya, bukan fakat silap. Kalau fakat mana sesungguhnya? Masuk pada PN. Sini faqdu mutadaan. Faqdul asfi. Maknanya hilang menyesal, mana tak menyesal disebabkan kekurangan di dalam perbuatan. Ya, perbuatan taat yang dilakukan. Mana ketiadaan menyesal dalam perbuatan taat yang kurang. Satu. Dan menangis tidak ada buka disebabkan takut kepada Tuhannya yang mempunyai azab yang amat dahsyat di dalam makam suluk. Satu tanda daripada tanda orang tu celaka wal ayazubillah. Mana tanda seseorang tu ahli syaqawah, mana ahli khizlan, celaka dan tidak dapat petunjuk, tidak ditaufikkan berkhidmat kepada Taala bila dia tidak menangisi, bila dia tidak menyesali tentang ketaatan yang luput. Itu maksudnya. Ya. Sebab dalam mafhum hadis Nabi kata apa? Man sarrat hasanatu wa sa'at sayi'atu fa anta mu'min. Man sarrat, barang siapa yang mengembirakan, apa gembira sifatul qalbi. Mana hati dia rasa seronok, gembira bila taat dilakukan, dan rasa sedih takut bila dia terkena maksiat. Mana ada rasa apa anta mukmin, engkau orang beriman yang sebenar, Nabi kata. Atau bahwa mukmin, ya, engkau seorang tu jadi mukmin sebenar bila dia ada rasa, dia buat ibadat dia rasa seronok, kurnia Tuhan. Dia terkena maksiat dia rasa takut, menangis, insaf, atau tanda iman dia baik. Tapi kalau dia buat ibadat tak ada rasa apa, buat taat pun tak ada rasa apa, itu makna ada masalah. Sebab dia mesti ada sentuhan qalbi tadi, ya. Kita banyak dia zikir, dia mesti ada rasa, dan kalau tak ada rasa lagi, cek balik, proses balik. Bismillah. Dalam keadaan kita al-iksar minaz zikr, memperbanyakkan ingatan kepada Allah Ta'ala zahir dan batin, ya. Tuhassiluka al-jazbah, tuhassiluka al-jazbah, dia menghasilkan jazbah. Jazbah mana tarikan, sentapan kalbi kita menghadap Tuhan akan hasil bila seorang tu apa? Memperbanyakkan ingatan dia kepada Allah. Dia banyakkan zikrullah, dia akan ada jazbah. Tak jazbah akan dia. Maka fa inna jazbah, sesungguhnya satu sentapan hati kita, min jazabatil haq, daripada jazbah dari Tuhan, tuwazi amal saqalain, dia menamai amal langit dan bumi punya pembuat besar kan. Cuma amalan qalbi dia besar, ya. Kalau gitu aksir minaz zikr hatta yang jaziba qalbuka ila Allah, perbanyakkan zikir dan mengingati Allah sehingga berlaku injizab. Injazaba yang jazibu, injizab mana tertariknya qalbi ke Tuhan. Bila Tuhan sentap qalbi insan, masya Allah. Kalau berlaku sentapan qalbi pada Allah, Tuhan sentap hati insan tadi kepada dia, jawab dia, syaitan pun terpelanting, nafsu pun tercampak. Kalau Tuhan sentap aja, nur dia sap je habis, syaitan pun tercampak, ya. Walaupun orang tu belum beriman lagi. Contoh dia tukang sihir Fir'aun, bila berlaku jazbah sentapan tu, ya, dia dah diman kan, dah diman dengan Fir'aun, kalau dapat kalahkan Musa ni, kau nak bagi apa aku bagi. Pangkat, jawatan, bintang tak kelip, tak ada kelip, kena apa bagi. Wah, semangat. Dan dipilih tu bukan sembarang tu, taiko betul sihir. Bila berlaku je sab, Tuhan sentap, dia tarik jazbah dengan sebab dia apa? Dia izharkan, tajallikan kebesaran dia kepada mereka tadi dengan apa? Melihat tongkat Nabi Musa. Situ je sab, dia menjelma, dia sedut habis. Ular tukang sihir yang kau itu habis. Situ juga tak sempat bangun. Amantu billah itu. Aku beriman dengan Allah. Terperanjat habis Fir'aun. Oi, dia kata kau beriman qabla azan tu. Aku tak izin lagi kau dah beriman, dia kata. Wala wazilla, aku salib aku untuk. Dia kata buatlah, dia kata. Wala usallimanna. Ya, aku salib kamu, aku cencang, wala uqati'anna, aku cencang kamu, cencanglah, dia kata. Pagi dia berlawan, petang dia syahid tu, tuan-tuan. Itu berlaku apa? Jazbah.
Ya, terkenal Allahu yajtabi ilaihi may yasha. Itu nas Quran terpampang. Allah Taala menarik akan orang dikendaki. Sebab tu kita jangan pelik. Dia dulu ni, tu dulu. Sekarang dah berubah. Sebab ada dia berlaku jazbah tuan tadi. Dulu dia ni macam-macam orang kampung panggil dia dajal. Kan ayam orang telur itu bila sapu kambing orang boleh laku. Tiba sekarang ni dah bagus dia jadi ustaz pula dah mengajar 12 tahun hilang dah mengajar dulu kambing orang curi dulu. Sebab apa tu jazbah laku dia tuan sentap jati habis. Dan begitu juga kalau dia balik ke rentan habis. Wali boleh terbalik, Bal'am boleh terbang pun mati kufur. Lepas tu ditajalikan dua nama. Ar-Rafi' mengangkat nama dia juga, Al-Muzil menghina pun dia juga. Ya, tu Allah Ta'ala punya kuasa besar. Sebab tu dua, bila kita buat ibadat kita kena pandang, jangan kita sedap. Kalau silakan dia jatuh kita habis. Dan kalau kita pandang orang yang jauh pula maksiat, jangan putus asa. Ya, mudah-mudahan dia boleh akan kembali. Dua sifat tu kena ada. Ya, mana sejahat mana pun insan, dia masih berpeluang untuk rapat diri dengan Allah Ta'ala. Itu uslub dakwah kita kena pakai. Ya, kena pakai tarik. Walau macam mana pun dia ada peluang. Sebelum malaikat maut datang, mana dia mungkin ada peluang. Kadang di saat akhir pun dia berubah, pun dia naik makam dia lebih tinggi pada kita pun ada. Kan? Itu kerja Allah SWT. Sebab dia kata kita kena cari sebab dia. Sebab dia apa? Buka. Ya, kitratan la yamassuhumun nar. Dua titisan yang tidak akan disentuh api neraka. Pertama, darah syahid, kena mempertahankan agama Allah. Ini sekarang banyak kita tengok di Timur Tengah lah, berentap dengan Yahudi laknatullah, banyak yang syahid dan tanda-tanda banyak kan. Ya itulah di Gaza kata, masya-Allah hebat. Kita sedih, satu sudut dia ada dua sudut. Satu sudut syariat kita mengutuk kejahatan Yahudi laknatullah, jahat ganas dia. Tapi satu sudut orang yang syahid kat mana dia sekarang kan? Kat mana dia sekarang? Dia lebih hebat daripada kita lagi. Al-jannah yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Mereka masuk syurga tanpa hisab. Dia dah selamat, kita je belum tahu. Ya, zahirnya makna kezaliman depan mata, hakikatnya dia sedang ditarik oleh Allah Ta'ala. Itu sebabnya adanya kelebihan syahid. Ya, kalau Tuhan nak apa orang kafir sekejap, ya, walillahi junud samawati wal, bagi Allah Ta'ala tentera langit bumi, dia hantar tsunami habis, dia hantar ribut tenggelam sekejap, ya. Satu second dia pukul habis Yahudi kan banyak now sejoet itu. Tapi sengaja itu ada hikmat, ya, kadang nak melahirkan banyak golongan syuhada, ya, yang dia nak bagi nikmat besar di akhirat. Itu semua hikmat ilahi, ya. Dia dua sudut pandanglah. Segi syariat kita kutuk sebab kezaliman, segi hakikat mana Tuhan sedang memberikan kemuliaan bagi mereka dengan dapat pangkat syahadah, syahid di sisi Allah Ta'ala. Dan takutlah kamu daripada merasa penat dan jemu dalam berkhidmat pada ni, wala ayazabillah. Bila kita buat ibadat kan, kita rasa penat dia, Allah minta ampun balik dengan Tuhan. Ya, sepatutnya bukan itu keadaan. Bila kita ibadat, kita kena rasa lagi ringan, lagi sedap. Sebab ibadat yang Tuhan suruh buat semua dipanggil qutul arwah, makanan roh. Dan makanan yang Tuhan hidang bukan makanan biasa kan? Sangat lazat, sangat hebat. Tapi bila dapat dirasakan kenikmatan makanan itu lazat dia, bila sehat. Makanan yang dibuat oleh chip handal ni, memang tukang masak handal, memang orang makan jilat jari ni. Tiba-tiba dia makan 2 suap tak nak makan. Tak boleh makan, tak sedap. Rupa cek dia demam panas tu. Dia naik darah dia, dia makan temu tawa je. Jangan silap tukang masak, silap dia itu kena berubat cepat. Begitulah kita boleh ibadat rasa malas, cek balik rohani kita masalah tu. Ya, sebab ibadat adalah makanan roh yang sangat hebat. Ya, zikir lazat, baca Quran lazat, semua tu lazat sebenarnya. Ya, kalau tidak masakan Imam Syafi'i boleh khatam Quran 1 hari sekali. Imam Banik boleh khatam Quran dalam 2 rakaat. Sebab apa? Rahsia tu lazah. Bila ada lazah, bila istighal. Ingat kaedah ni. Istighal, penumpuan betul, Tuhan akan hadiah kita kelazatan. Bila lazat, Tuhan hadiah lagi iskun, rindu. Bila rindu baru rapat terhijab, aku buka hijab kita. Dan buka hijab tak ada apalah, dia tam, dia dapat nurul tawajuh dengan nurul muwajjahah, karam rindan. Berlazatlah ia dengan Tuhan. Ya, Allah karim. Ingat dia 3-4 perkara. Istighal tu yang pertama. Yang kedua lazzatun. Yang ketiga apa? Ishkun. Yang keempat bau ar-raf'un hijab. Raf'un hijab akan berlaku. Bila ada asyik, dan asyik bila ada lazat. Lazat bila ada tumpu. Ya, beri tumpuan. Qalbi bila tak bertumpu, dan dia sakit.
Dia bertumpu tanda dia sihat, ya. Oleh yang demikian, hendaklah kamu sentiasa membasuh dirimu dengan air taubat dan istighfar. Mana taubat dan istighfar ditasbihkan, diserupakan dengan air. Pada pihak mana? Dia dalam ilmu balaghah dipanggil ada wajh syabah. Wajah keserupaan mana? Pihak dia ialah menyucikan. Ya, maka air yang mutlak dia menyucikan kekotoran luaran. Maka air batin apa dia? At-taubah wal istighfar. Itu air batin. Dia akan menyucikan akan kekotoran dalaman. Bila dalaman kita yang nak menghadap masuk istana besar makrifat, dia kena sentiasa dibersihkan. Sebagaimana kalau nak menghadap raja luar, kita kena bersih mandi, takkan kotor nak menghadap, tak nampak menghadap, dekat gate dia kena hambat. Ya, itu makna kena bersih. Maka beribadatlah kepada Tuhanmu dengan mengikut batasan hukum syarak dan sesalina. Maknanya nadam, penyesalan segala kekurangan. Buat betul-betul dengan hukum syar'i supaya tidak di-reject zahir dan batin, dan sesali segala kekurangan sebab kita bukan nabi dan rasul. An-nas la yakhnu anil khata'i wan nisyan. Manusia selama nama manusia, dia bukan nabi rasul, dia tak sunyi salah, tersilap, terlalai dan sebagainya. Maka Tuhan hadiahkan kita alat penyuci dia, iaitu at-taubah, an-nadam, ya, penyesalan dan kesalahan sesama kamu, menyalahi janjimu dan sebagainya. Kemudian hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang menghinakan diri. Mana sentiasa kita merendahkan akan diri kita, dan perbuatan yang merendahkan dirimu, banyak mengaku kesilapan kita, dosa kita dan sebagainya, sambil menyembamkan kedua belah pipimu di hadapan pintu Tuhanmu serta memandang kemaifan dan iftikarmu. Maksud disuruh kita apa? Sentiasa menzahirkan fakir, hina, ya, kita kepada Allah Ta'ala, ya. Man tawadda'a rafa'ahullah. Baik, sekarang macam mana kita nak merendahkan diri? Kita nak dapat sifat tu macam mana? Dia takkan dapat merasakan hakikat tawaduk sehingga dia terbuka dia dengan memandang kebesaran Tuhan. Qalbi kalau tak dapat merasa memandang kebesaran Tuhan, dia takkan dapat memakai sifat tawaduk. Sebab lawan tawaduk ialah lawan takabur. Takabur akan tumbang bila dia syuhud akan azamah. Sebab tu dalam keadaan lawan takabur ia tawaduk. Apa makna tawaduk? At-tawaduk al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudil azamati rabbih. Tawaduk yang sebenar berlaku bila kalbi dia menghadap tepat dengan kebesaran Tuhan, dia akan tunduk. Confirm dia tunduk. Kalau dia tawajuh tepat, confirm dia tunduk. Kalau dia tak apa tunduk, mana dia tak tawajuh, tak menghadap tepat. Sebab tu dalam sembahyang, dalam iftitahus salah, belum baca Fatihah lagi dah ada tawajuh. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu, makna aku hadapkan zahir dan batinku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita kata dengan lisan wajjahtu, tiba-tiba kalbi kita tidak ada tawajuh, Tuhan jawab kazabta, dusta engkau, Tuhan kata. Kalau dalam sembahyang fardu dosa dan sunat dosa, parah. Satu sudut kita diizin sembahyang, kita syukur kepada Ta'ala. Waktu kita tak sujud lagi teruk, tapi dari segi kualiti, sebab kita nak mempersembahkan kepada Allah Ta'ala, zat yang maha sempurna. Maka persembahan yang sempurna apa? Bila kalbi kita kosong daripada yang lain. Farriq qalbak minal aghyar, kosong dan menghadap di tepat, insya-Allah dia akan pancarkan nur, ma'arif dan sebagainya. Jadi memandang kedhaifan kita itu dituntut, ya. Bila kita pandang hanya kedhaifan kita, fakir kepada kita, kepada Allah Ta'ala, maka hati itu mudah tertarik ke hadrat dia, ya. Kemudian dosaku terlalu berat. Tu Abu Nuwas kata apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Ilahi wa Tuhanku, lastu firdausi ahla. Bukanlah jannatul firdaus itu aku berkelayakan, tidak. Ya, sedangkan Abu Nuwas ni ulama besar tadi. Abu Nuwas, orang Melayu panggil Abu Nawas. Bapak dia qadi besar. Bila bapak dia meninggal saja, dah kecoh. Bunyi keliling orang nak lantik dia jadi qadi. Dia takut tu, ya, sebab dalam hadis sahih 2 qadi terjun ke neraka. Satu dia yang masuk syurga apabila dia jalan betul, ya. Jadi oleh kerana itu dia nak buat helah, kan, ya.
Dia ambil seludang kelapa apa tamar tu kan, dia pun apa, masuk dekat kelengkang dia buat meja lah budak. Dia kata, oh Abu Nuwas dah cacat akal. Jadi cari lantik orang lain lah. Bila lantik orang lain, tengok dia normal balik. Oh, kenapa kau buat macam ni? Dia pun cerita lah. Apa kata Abu Nuwas? Tu kalam dia. Ilahi wa Tuhanku lastu firdausi ahla. Syurga Firdaus bukanlah aku berkelayakan dengannya. Tapi wala aqwa 'ala naril jahimi, dan aku tidak mampu untuk mengharungi neraka jahanam yang amat hebat. Tu sifat tawaduk ya. Datang pula ada Wahabi seorang ni. Dia kata, tengok tu nak Sufi tak nak syurga tu, ilas tu. Nampak now. Kan kata bodoh marah kan. Itu bukan dia tak nak, itu merendah diri. Merendah diri, mana kita pandang kita ni tidak layak. Kalau Sayyidina Abu Bakar sendiri rendah diri. Sayyidina Abu Bakar kata, walastu bi khairikum, aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Fa in ata'tullah fa'inuni, kalau aku taat kepada Allah, pakat bantulah aku. Wa in asaitu, kalau aku derhaka ke Tuhan, faqawwimuni, perbetulkan akan aku. Itu tawaduk Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar telah dijamin syurga hidup-hidup oleh Rasulullah SAW. Atau mana tawaduk. Jadi merendahkan diri, merasa diri kita ni dengan orang lebih baik. Kita tengok orang tua, kita rasa orang tua lebih baik, dia lebih baik. Dia tua mungkin dia amal lebih banyak. Budak-budak nakal pun dia belum balik, dia kalau mati dia syurga, kita belum tahu lagi. Mana jangan pandang kelebihan kita walaupun sedikit. Ya, kita pandang kekurangan kita atau angkat dia, rafa' ya, atau di antara. Maka nak memandang kekurangan, rajin-rajin menyebut kebesaran Tuhan. Bila banyak zikir, terasa kebesaran Tuhan. Bila terasa kebesaran, baru dia akan tunduk. Habis dia tunduk, dia dapat kasih sayang dari Allah, dan bagai futuhat akan dibuka oleh Tuhan ya. Dan berat terlalu berat, dosaku terlalu banyak, namun apa dayaku untuk menanggung ketika berada dalam perhimpunan kelak di yaumil mahsyar Allah. Oleh itu ampunilah wahai Tuhanku, hamba banyak-banyak melakukan dosa ini, dan balaslah ya kasihan dan balaslah kesalahanku dengan kelembutan dan kesantunanmu. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka malam yang kelam hendaklah kamu berkata dengan penuh tadarruk, merendahkan diri, ala ya Allah binazratin minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Ya Allah, limpahkanlah kurnia rahmatmu. Ala ya Allah binazratin min ainir rahmah. Kita minta satu tilikan rahmat Tuhan kau dapat tu, Masya Allah ya, yang dapat menyembuhkan semua penyakit yang ada padaku ya. Bangun malam-malam minta tu, ala ya Allah binazratin minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin saqimah. Kemudian apabila kamu memperbanyakkan munajat, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala Allahumma ufirani ala sampai akhir. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la